Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar tajuk baru iaitu tajuk ruang. Jadi untuk tajuk hari ini kita akan belajar dulu berkaitan dengan poligon sekata. Untuk pengetahuan murid-murid semua, poligon ni ada dua jenis iaitu kita panggil poligon sekata dan poligon tak sekata. Okey, mari kita lihat apa itu poligon sekata, apa itu poligon tak sekata. Okey, daripada gambaran ini, mungkin murid-murid boleh dapat lihat dan nampak perbezaan apa itu poligon sekata dan poligon tak sekata. Jadi secara ringkasnya, poligon sekata ni kita boleh lihat bahawa bentuk tersebut, bentuk poligon tersebut kita nampak seperti sama panjang. Sama panjang sisi dia. Kalau poligon tak sekata, contoh dia segitiga ini tetap ada tiga sisi. Tetapi poligon tak sekata ni tiga sisi tersebut tidak sama panjang. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi bilangan sisi masih sama. Begitu juga dengan bentuk poligon yang lain ni. Bentuknya, bilangan sisinya sama. Tetapi kalau poligon sekata, dia mesti sama panjang. Kalau poligon tak sekata, dia tak sama panjang. Okey, sebelum tu kita lihat dulu contoh-contoh poligon sekata. Yang pertama, segitiga sama sisi. Iaitu ada tiga sisi yang sama besar, sama panjang. Kemudian segi empat sama. Pentagon ni ada 5 sisi. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian hexagon ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan heptagon ada 7 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan kemudian oktagon ada 8 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi bentuk-bentuk ini nama dia adalah berdasarkan bilangan sisi. Okey. Okey, sekarang kita lihat apakah ciri-ciri poligon sekata. Okey, kita boleh nampak dekat sini ada 5 ciri-ciri bagi poligon sekata. Kita lihat ciri-ciri yang pertama. Okey, ciri-ciri yang pertama, poligon sekata adalah bentuk tertutup. Mestilah bentuk tertutup. Okey. Apa seterusnya? Semua sisi lurus sama panjang. Okey, semua sisi yang lurus dan sama panjang. Okey, kemudian saiz semua sudut mestilah sama besar. Kemudian bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Dan bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi lurus. Okey. Baik, kita akan pergi satu persatu ciri-ciri tersebut. Okey, cikgu nak semua lihat ciri-ciri tersebut. Okey, kita lihat ciri-ciri yang pertama tadi iaitu poligon sekata ni mestilah mempunyai bentuk yang tertutup. Maksud dia tertutup ni macam ni lah. Okey, sisi dia bersambung dan tertutup. Kalau macam ni ada 5 sisi. Yang ini pun ada 5 sisi tetapi dia tak bercantum. Maksudnya yang ini adalah bentuk terbuka. Okay, sama juga dengan ini. Ini bentuk ni sisi dia semua bercantum dan tertutup. Yang ini dipanggil sisi dia tidak bercantum, tidak tertutup. Nampak terbuka. Okay. Baik, sekarang kita akan lihat ciri-ciri poligon sekata yang seterusnya. Iaitu semua sisi lurus sama panjang. Okay, apa yang dimaksudkan semua sisi lurus sama panjang? Okay, kamu lihat bentuk segitiga ini. Okay, sisi lurus ni maksudnya garisan yang tepi ni. Jadi garisan ke tepi yang ketiga-tiga ni mestilah sama panjang. Kalau sini adalah 5 cm, sini pun mesti 5 cm dan ini pun mesti 5 cm. Okay, kalau bentuk yang di sebelah ni, okey, segitiga ni kamu nampak pun, kamu lihat gambar ni kamu dah tahu dah. Yang ni panjang, so yang ni pendek, jadi memang ia tidak sama panjang. Jadi ia adalah bukan poligon sekata. Okey, so gambaran je di bawah ni adalah
pentagon. Pentagon ini mempunyai sisi yang sama panjang. Sisi lurus yang sama panjang. Okey, jadi yang di sebelah ni masih lagi ada 5 sisi tetapi tidak sama panjang. Jadi ini adalah bukan poligon sekata. Okey. Baik, kita lihat ciri-ciri poligon sekata yang seterusnya iaitu saiz semua sudut mestilah sama besar. Okey, kamu perhatikan bentuk segitiga ni, sudut dia semua adalah 60 darjah. Okey, dan bentuk ini juga, bentuk pentagon ni, sudut dia semua adalah 108 darjah. Jadi, kedua-dua poligon ini mempunyai sudut yang sama besar. Jadi, ia dikenali sebagai poligon sekata. Okey, untuk poligon yang di sebelah ini, bentuk segitiga ini, dia tidak sama besar. Okey, disebabkan dia punya sisi pun tak sama panjang, jadi sudut dia mesti automatik dia akan jadi tak sama besar. Contohnya sudut yang di bawah ini adalah 90 darjah. Okey, yang di atas ni 45 darjah dan di bawah ini juga adalah 45 darjah. Jadi, sudutnya tidak sama besar. Jadi, ini adalah bukan poligon sekata. Okey, sekarang kita lihat ciri-ciri yang seterusnya iaitu bilangan sudut sama dengan bilangan penjuru. Okey, kita nak lihat penjuru. Tadi kita dah lihat sudut kan? Okey, kita lihat poligon heksagon ni. Ini adalah heksagon. Okey, kita tengok dulu dia punya bilangan sudut dia. Okey, heksagon ni ada berapa bilangan sudut? Okey, kalau kamu tengok dekat sini sudut dia lah. Ada satu sudut, ada dua, tiga, empat, lima dan 6 sudut. Okey, sekarang kita nak lihat penjuru dia. Adakah sama dengan bilangan sudutnya? Okey. Okey, penjuru tu yang mana? Penjuru tu adalah yang bahagian yang tajam-tajam ni. Ni dipanggil penjuru. Kita lihat. Okey, ini adalah penjuru yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Jadi ada 6 penjuru. Okey, 6 penjuru sama tak dengan bilangan sudut dia? Sama kan? Ada 6. Jadi bila sama, ia merupakan poligon sekata. Okey, ini adalah segitiga. Okey, segitiga kita lihat ada berapa penjuru? 1, 2, 3. Okey, sama dengan bilangan sudut dia. Ni dalam ni bilangan sudut dia. 1 sudut, 2 sudut dan 3 sudut. Okey, jadi ada 3 penjuru. Ini adalah poligon sekata. Okey, kemudian seterusnya yang ini ada 1, 2, 3, 4. 4 penjuru. Bilangan sudut dia pun ada 4. Okey, ini adalah penjuru. Okey, tadi kita tengok penjuru. Sekarang kita lihat pepenjuru. Apa yang dimaksudkan dengan pepenjuru? Okey. Okey, pepenjuru ialah garisan lurus yang dibuat dari penjuru ke penjuru yang bertentangan. Jadi kita tengok apa maksud pepenjuru. Okey, ini contoh heksagon tadi. Okey, dia kata pepenjuru ialah garis lurus yang dibuat dari penjuru ke penjuru. Okey, ini semua penjuru ni. Okey, dan dari penjuru ke penjuru yang bertentangan. Jadi kamu boleh buat garis daripada penjuru. Okey, contohnya daripada penjuru sini, kamu boleh buat garis sampai penjuru bertentangan dengan dia. Ini penjuru bertentangan. Ini pun bertentangan, ini pun bertentangan. Yang ini dengan yang ini bukan bertentangan ya. Ini adalah bersebelahan. Jadi yang bertentangan ada 3 penjuru. Okey, kita tengok macam mana nak buat pepenjuru. Okey, ini garisan yang pertama, pepenjuru, garisan yang kedua, garisan yang ketiga. Okey, daripada penjuru yang pertama ini, kita nampak kita boleh hasilkan 3 pepenjuru. Okey, kita lihat daripada penjuru yang kedua, okey, kita boleh hasilkan 1 pepenjuru, 2 dan 3 garisan pepenjuru. Jadi sekarang dah ada 6 pepenjuru dah. Okey, kita lihat daripada penjuru yang ketiga. Okey. Okey, daripada penjuru yang ketiga ni kamu nampak tak? Yang ni garisan ni telah terbentuk tadi.
Jadi, kamu tak perlu lagi lukis garisan daripada penjuru sini kepada penjuru sini sebab dah ada garisan ya. Okey, kita buat garisan yang seterusnya. Okey, yang bertentangan ya. Okey, 1, 2. Okey, dah dapat 2. Sekarang dah ada 8 garisan. Okey, kita lihat daripada penjuru yang seterusnya dekat sini. Okey, penjuru yang seterusnya kamu nampak dah ada 2 garisan. Satu sini, satu sini. Ada satu lagi garisan yang belum dibuat iaitu penjuru sini kepada penjuru yang sini. Bertentangan ni. Okey, jadi kamu boleh buat satu garisan kat sini. Okey, so sekarang dah 9. Okey, kita lihat daripada penjuru seterusnya. Okey, sini. Penjuru seterusnya kamu dah ada dah garisannya ada 3 yang telah dibuat tadi. So, daripada penjuru kat sini tak perlu lagi dah nak lukis garisan per penjuru. Okey, kemudian penjuru yang sini pun sama. Dah ada dah garisannya. Ya. Jadi kalau kamu nak semak, kamu boleh nampaklah kalau penjuru sini ada 3 garisan, penjuru sini pun nampak ada 3. Ni pun nampak ada 3, nampak ada 3, nampak ada 3 ya. Jadi maksudnya dah selesailah kamu bina garisan per penjuru. Tapi untuk mengira garisan kamu kena kira betul-betul ya. Jadi tadi cikgu dah kira dah 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 garisan per penjuru. Okey. Okey, kita lihat contoh seterusnya segitiga. Okey, tadi kita kata per penjuru ialah garis lurus yang dibuat dari penjuru ke penjuru yang bertentangan. Okey, ini adalah penjuru untuk segitiga. Garisan penjuru yang ni dipanggil penjuru yang bersebelahan. Dan yang penjuru sini dipanggil penjuru yang bersebelahan dengan dia juga. So, untuk segitiga ni tidak ada penjuru yang bertentangan. Jadi, kamu tak boleh buat garisan per penjuru kat sini. Jadi, maksudnya untuk segitiga ni, kita tiada per penjuru. Okey, contoh seterusnya segi 4. Okey, segi 4 dekat sini. Kalau kamu ambil penjuru sini, kamu nampak dah bertentangan dengan dia ada dekat sini. Okey, yang ni tak boleh. Ini sebelah, yang ni pun sebelah. Okey, jadi maksudnya, kamu boleh bina satu garisan. Okey, kemudian daripada penjuru sini, satu garisan. Okey, daripada atas dah tak boleh lah. Okey, sekarang ni ada 2 per penjuru. Okey, faham ya maksud per penjuru? Ialah garisan lurus yang dibuat dari penjuru ke penjuru yang bertentangan. Jadi bilangan per penjuru ni dia tak sama dengan bilangan sisi ke, bilangan sudut ke, dia tak sama. Jadi kamu kena kira lah. Ada berapa banyak ya. So, lagi besar, lagi banyak sisi dia, lagi banyaklah per penjurunya. Okey. Okey, dekat sini cikgu nak tunjuk satu tips tau. Tips untuk mengira bilangan per penjuru. Kalau poligon tu katalah banyak sisi dia, lagi banyak sisi, lagi banyak per penjuru. Ya. Jadi, ada satu tips cara untuk mengira berapa bilangan per penjuru bagi satu poligon tersebut. Dia ada satu formula ya. Kamu boleh guna formula ni sebenarnya. Okey. Formula dia adalah N darab dengan N tolak 3 bahagi 2. Okey. Okey, N itu adalah bilangan sisi. Okey, sekarang kita tengok macam mana contoh nak mengira ya. Okey, kita ambil contoh yang tadi ni. Contoh heksagon ni ada 9 per penjuru. Jadi kita nak tengok betul ke heksagon ni kalau kita gunakan formula ni dapat 9 per penjuru. Okey, heksagon ni kalau kamu tengok bilangan sisi dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kita masukkan dalam formula yang diberi. N itu adalah 6. So, 6 darab dengan 6 tolak 3 bahagi 2. Kita masukkan ikut formula yang diberi. Kemudian kita selesaikanlah. So, 6 ni tulis balik. Dalam kurungan ni 6 tolak 3, kita dapat 3 lah. Kemudian bahagi 2. Okey, sekarang barulah 6 darab 3, kamu akan dapat 18 bahagi 2. So, 18 bahagi 2 adalah 9. Jadi, betul kan? Cara nak mengira per penjuru. Jadi selain daripada dengan cara melukis, kamu juga boleh menggunakan formula ini untuk mengira bilangan per penjuru. Kalau soalan tu tanya kamu berapakah bilangan per penjuru, bolehlah kamu guna formula ini.
Tapi kalau soalan tu minta kamu untuk melukis, kamu kenalah melukis. Dan bilangan perpenjuru ni kamu boleh semak betul atau tidak garisan yang kamu dah lukis tu. Okey. Okey, sekarang kita lihat ciri-ciri yang seterusnya bagi poligon sekata. Iaitu bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi lurus. Paksi simetri. Apa itu paksi simetri? Okey, kita tengok apa maksud paksi simetri. Okey, paksi simetri ni adalah satu garis lipatan pada suatu bentuk geografi supaya bentuk itu dapat bertindih tepat apabila dilipat. Sesuatu bentuk geometri mungkin mempunyai lebih dari satu paksi simetri. Okey, dalam bahasa ringkasnya maksudnya paksi simetri ini maksudnya bentuk itu akan dilipat. Dia ada satu lipatan. Bila dia lipat mesti macam kamu lipat kertas lah. Bila kamu lipat kertas, dia punya bucu mesti bertemu bucu, mesti sama besar. Bila kamu buka lipatan tu, kamu nampak ada satu garisan. Garisan itu adalah garis simetri. Okey, jadi kita nak tengok bentuk-bentuk poligon ini adakah boleh dilipat ataupun adakah mempunyai paksi simetri. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Ini segitiga. Okey, kalau poligon itu adalah sekata, selalunya mesti dia boleh dilipat dua. Dia boleh dilipat ataupun kita boleh cari dia punya paksi simetri. Okey, contoh segitiga ini, andai katalah cikgu lipat seperti ini. Cikgu lipat dua macam ni. Jadi, dia akan jadi bentuk macam ni lah apabila dilipat. Dia akan jadi bentuk macam ni. Jadi bila kamu tengok garisan ini, garisan ini dipanggil garis simetri. Maksudnya ini ada satu garis simetri. Okey, selain daripada cara lipatan seperti ini, bentuk segitiga ini juga boleh dilipat secara macam mana? Okey, macam ni. Maksudnya kamu boleh lipat dua. Guna kaedah macam ni. Dan bentuk dia akan jadi macam ni lah bila kamu lipat. Okey. Jadi sekarang ni kamu dah nampak dah ada dua garis simetri. Okey. Selain itu, ia juga boleh dilipat seperti ini. Okey, bila lipat macam ni dia akan jadi bentuk dia macam ni lah selepas dilipat. Okey, sekarang ni dah ada 3 garis simetri. Okey. Jadi sekarang ini dia cakap tadi apa? Bilangan paksi simetri sama dengan bilangan sisi lurus. Okey, segitiga ni ada 3 sisi. 1, 2, 3. 3 sisi. Betul tak sama dengan paksi simetri dia? Ni paksi simetri dia. 1, 2, 3. Ada 3 paksi simetri. Jadi, bila ada 3 sama dengan bilangan sisi lurus. Okey. Okey, kita lihat contoh-contoh bagi bentuk-bentuk yang mempunyai paksi simetri. Okey, ni tengok ni contoh. Okey, yang ni dilipat secara macam ni, dipanggil garis simetri dah. Okey. Kemudian dia juga boleh dilipat seperti ini So ni ada 2, ada 3. Okey, ni contoh ni. Okey, dia boleh dilipat seperti ini. So ada 2 dah. Ia juga boleh dilipat seperti ini. Kita lipat macam ni. Dah ada 3. Sini kita lipat macam ni. Dah ada 4. Okey. Jadi maksudnya bila ada 4 sisi, bilangan paksi simetri dia juga ada 4. Okey. Yang gambar yang seterusnya ni ada berapa sisi? Ada 6 sisi. Okey. Jadi ini adalah paksi simetri yang pertama. Paksi simetri yang kedua. Ni. Yang ketiga, okey, yang keempat kita boleh lipat macam ni. Yang kelima kita boleh lipat macam ni, yang keenam kita boleh lipat macam ni. So ada 6 sama dengan bilangan paksi dengan bilangan sisinya. Okey, ini untuk bentuk yang bukan poligon lah So kalau kamu nampak bentuk rama-rama ni kalau dilipat 2 dia memang ada 1 sahaja. Kamu tak boleh
lipat ni Okey, contoh macam daun ni. Kamu tak boleh lipat dia secara melintang macam ni. Sebab apa? Tak sama. So tak sama. So ini tak boleh lah. Okey, seterusnya contoh lain. Ni contoh dia. Ini bentuk yang poligon yang bukan sekata lah ni. Yang ni bawah ni poligon. Okey. Poligon tak sekata. Okey, tengok ni untuk segi empat tepat ni, dia tak sekata. Ya. Jadi bila poligon tak sekata ni, dia punya basis simetri dia memang tak sama. Kalau poligon tu sekata, bilangan sisi dia mesti sama dengan basis simetri. Contohnya kita boleh nampak yang ni lah. Ini adalah segi empat tepat. Dia tak sama. Sisi dia sini satu, yang ni pendek, yang ni panjang. Dia tak sekata. Ni poligon tak sekata. Jadi, bilangan paksi simetri dia ada dua saja. 1, 2. Dia tak boleh dia tak boleh yang ni Okey. Dia tak boleh dilipat macam ni. Sebab tak sama besar. Sebab tak sama. Dia tak bertemu bila kamu lipat. Okey. Untuk yang atas ni, segi empat sama ni, kita boleh dapat bilangan paksi simetri dia adalah 4. Sebab dia poligon sekata. Okey. So, ni tak boleh. Okey, seterusnya adalah bentuk ini. Okey. Ni bentuk ni lah. Ni bentuk poligon sekata dan ada yang tak sekata. So, kamu boleh nampak bilangan paksi simetri dia. Okey. Okey, ini adalah 5 ciri-ciri poligon sekata yang kita dah lihat tadi. Cikgu harap kamu akan faham apakah itu poligon sekata apabila melihat ciri-ciri yang disebutkan. Okey, sampai di sini dulu. Terima kasih semua.